Okey, Madam ambil pendekatan pembelajaran jarak jauh untuk membantu pelajar menguasai chapter 9. So, Madam harap boleh membantu pelajar. Okey, Assalamualaikum. Okey, Madam buat alternatif mengajar. Okey, sempena kita kena belajar secara online. So, Madam nak habiskan tajuk 9. Okey, tajuk 9 iaitu application. Application of differentiation. Differentiation. Okey, tajuk 8 kita belajar differentiation. Tajuk 9 kita nak belajar aplikasi. Okey, so yang pertama kita nak tengok, kita belajar tajuk 8 dy dx. Okey, dy dx ni ialah gradient of tangent. Okey, so apabila kita ada, katakan kita ada tambahan lagi, okey, titik, point. Okey, lepas tu contohnya point kita X dengan Y, ataupun Madam labelkan X1 dengan Y1. Okey, daripada sini kita masukkan kedua-dua maklumat ni ke dalam persamaan Y tolak Y1 sama dengan M tangent X tolak X1. Okey, so sebagai contoh, Madam ada kecerunan tangent sama dengan 3. And point 2, 4. So, kalau kita nak cari equation of tangent, okey, Y tolak Y1 kita 4 sama dengan 3 kecerunan tangent X tolak dengan 2. Y sama dengan 3X tolak 6 tambah dengan 4. Jadi persamaan tangent kita 3X tolak 2. Okey, ini aplikasi yang pertama. Okey, boleh. So, kita pergi kepada seterusnya. Okey, kita sama yang tadi. Dy dx, kita kata dia adalah kecerunan tangent. Okey, semasa kita di sekolah menengah, kita belajar M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Okey, di peringkat matrikulasi kita boleh tulis sebagai M tangent darab dengan M normal sama dengan negatif 1. Okey, kalau contoh sebelum ni M tangent kita 3. Jadi kita boleh dapatkan kecerunan normal sama dengan negatif 1 per dengan kecerunan tangent. So, kita dah dapat kecerunan normal negatif 1/3. Okey, kalau kita ambil titik tadi, maklumat yang kedua tadi, kita ada titik 2, 4. Okey, jadi kita boleh cari equation of normal, iaitu Y tolak 4 sama dengan negatif 1/3, inilah M normal, X tolak dengan 2. Okey, kita cuba hilangkan pecahan dengan cepat yang ni ya. So, kita darabkan sini jadi 3Y tolak 12.
sama dengan negatif X tambah 2, 3Y tambah X tolak 12 tolak 2. So, kita dapat 3Y tambah dengan X tolak 14 sebagai persamaan normal. Okey, itu adalah aplikasi yang kedua. Kita dapat mencari persamaan normal. Okey, kita tengok example 1. Kita nak cari persamaan tangent dan juga normal untuk curve. Kemudian dia bagi clue at point where the curve cut the y axis. Okey, dia bagi clue yang itu. So, kita tengok pada clue. Okey. So, apabila dia cut at y axis, bermaksud nilai x kita bersamaan dengan kosong. Okey, nilai x sama dengan kosong. Okey, so bila meja ganti dalam persamaan ni, kita akan dapat y sama dengan 0 tambah 0 tolak 0 tolak 3. Jadi kita dapat y sama dengan negatif 3. Jadi point yang kita ada ialah 0, negatif 3. Okey, itu maklumat penting. Yang kedua, kita nak cari kecerunan. Okey, kecerunan bersamaan dengan dy dx. Okey, sama dengan 3x kuasa 2 tambah 4x tolak dengan 1. Okey, kemudian kita masukkan point yang kita ada, iaitu nilai x kita ialah 0. Okey, so kita dapati nilai kecerunan tangent kita ialah negatif 1. Okey, so katakan Mida nak cari equation of tangent. So kita ganti y tolak 3 sama dengan negatif 1 x tolak 0 y tambah 3 sama dengan negatif x. Jadi persamaan tangent y sama dengan negatif x negatif 3. Okey. Kemudian apabila kita tahu nilai gradient tangent tadi negatif 1, jadi gradient normal sama dengan negatif kepada 1 per negatif 1. So, kita akan dapat 1. Jadi, kalau kita nak cari equation of normal, okay, kita masukkan dalam persamaan y tolak 3 tadi jadi tambah 3 sama dengan m normal x tolak dengan 0 y sama dengan x tolak dengan 3. Okey, ini adalah persamaan normal. Okey, selesai contoh 1. Okey, kita tengok subtopik 9.2. Kita nak bincang tentang extremum problem. Okey, extremum problem. So, yang pertama, kita nak belajar untuk mencari stationary point. Okey, stationary point berlaku apabila nilai kecerunan sama dengan 0. Okey, yang ini
bila kita buat proses dy dx, kita samakan dengan kosong, maka kita akan dapat stationary point. Okey, itu step yang pertama. Okey, kemudian kita nak kaji, contohnya medan ada lengkung macam tu. Okey, pada titik kat sini, okey, kecerunan di sini, kita cuba guna warna yang terang sedikit. Kecerunan di sini adalah dy dx sama dengan kosong. Okey, manakala kalau kita ada titik di sini, okey, kecerunan di sini pula, okey, kecerunan di sini pula kita panggil dy dx mempunyai kecerunan positif. Okey, dan di sini pula nilai dy dx berkecerunan negatif. Jadi daripada aplikasi yang kita dah belajar tentang pembezaan, sebenarnya apabila dia bergabung, okey, contohnya dia bergabung, kecerunan sebelum negatif, kecerunan semasa kosong, kecerunan selepas positif, ia akan menghasilkan titik. Okey, titik itu dinamakan local minimum point. Okey, so kita tengok pula. Okey, bentuk yang kedua, katakan medium ada, okey, curve yang massa macam ni. Okey, yang pertama, titik di puncak ni. Okey, kita tengok 3 titik. Sebelum, semasa, selepas. Okey, untuk sebelum, okey, dy dx berkecerunan positif. Okey, semasa dy dx sama dengan kosong. Selepas dy dx negatif. Okey, sebelum positif, semasa kosong, selepas negatif. Ia akan menghasilkan titik local maximum point. Okey. So, ini adalah aplikasi dy dx yang mempunyai kecerunan positif, kosong dan juga negatif. Selain daripada itu, terdapat aplikasi yang lain, iaitu kita membezakan ke peringkat yang kedua, dx square d square y dx square. Okey, katakan nilai yang kita dapat itu adalah lebih besar dari kosong. Itu menunjukkan curve kita jenis begitu. Okey, jadi titik yang terhasil ini kita akan panggil titik local. Okey, titik local minimum point. Okey, local minimum point. Manakala kalau kita dapat d square y dx square kurang dari kosong, curve kita akan jenis telangkup, maka ini adalah titik local maximum point. Okey, so jelas aplikasi pembezaan dalam mencari titik maksimum dan juga titik minimum.
Okey, lepas ini kita akan tengok kepada contoh yang menjurus kepada subtopik 9.2. Okey, so soalan seterusnya, dia nak kita mencari stationary points. Ada S tu maksudnya lebih pada 1. Okey, stationary point berlaku. So kita ada sekarang Y sama dengan 2X kuasa 3 tolak 6X tambah dengan 1. Okey, bila disuruh cari stationary point, maksudnya kita kena buat proses dy dx dulu. Okey, so kita akan dapat 6x kuasa 2 tolak dengan 6. Okey, kemudian 6x kuasa 2 tolak 6, kita kena samakan dengan kosong. Okey, Madam faktorkan 6, so yang tinggal x kuasa 2 tolak 1. Okey, kita boleh faktorkan lagi sekali, x tolak 1, x tambah 1. Jadi kita akan dapat dua nilai x. Yang pertama, x sama dengan 1. Yang kedua, x sama dengan negatif 1. Okey, oleh kerana kita nak cari point, so kita kena carilah nilai x dan juga pasangannya y. So, bila x sama dengan 1, y sama dengan 2 tolak 6 tambah 1. So, kita akan dapat negatif 3. Jadi, titik kita yang pertama ialah, stationary point yang pertama ialah, stationary point is 1, negative 3. Okey, kita kena cari satu lagi sebab dia kata ada lebih daripada 1. Jadi, kita ganti x dengan negatif 1 pula. Okey, y sama dengan 2 darab negatif 1 kuasa 3 tolak 6 darab negatif 1 tambah dengan 1. So, kita dapat negatif 2 tambah 6 dapat 4. 4 tambah 1 dapat 5. Okey, so stationary point yang kedua ialah negatif 1, 5. Okey. Selepas tu kita nak cari the nature. Okey, ada dua kaedah. So, untuk peringkat yang pertama ni, Madam guna kaedah first derivative test, iaitu ujian terbitan yang pertama yang mengkaji tentang gradient. Okey, gradient positif, negatif dan juga kosong. Okey, kita terus kepada uji kaji menggunakan ujian terbitan yang pertama. Okey, so dia nak guna dy dx. Okey, so sekarang ni kita ada nilai kita. Yang pertama kita ada titik negatif 1 tadi kan. So, x kurang dari negatif 1. X berada di antara negatif 1 hingga 1. Dan X lebih besar dari 1. Okey. Nilai dy dx kita tadi ialah 6x kuasa 2 tolak dengan 6. Okey, nombor yang kurang dari negatif 1, Madam pilih nombor negatif 2. Nombor berada di antara negatif 1 dengan 1, Madam pilih kosong. Dan yang ini Madam pilih nombor 2. Kita pilih nombor yang berdekatan saja. Okey, apabila kita mengkaji nilai dy dx, kita sebenarnya nak lukis gradient tangent. Okey, Madam ganti dengan kosong.
Okey, kalau ganti dengan kosong, dia dapat negatif 6. Okey. So, medium ganti pula dengan negatif 2. Negatif 2 kuasa 2 dapat 4. 6 darab 4, 24. So, di sini dapat kecerunan positif. Okey, kemudian medium ganti dengan 2. Okey, dapat 2 kuasa 2. So, sama yang tadi dapat positif. Okey, sekarang kita nak kaji dari segi kecerunan. Okey, kecerunan positif tadi kita buat dia meningkat. Kecerunan negatif pula dia menurun. Okey, seterusnya kecerunan positif dia menaik. Okey, kita akan letak titik pada nilai yang pertama, iaitu nilai negatif 1, titik di sini. Okey, di puncak begitu, titik maksimum. Di sini pula titik minimum. Jadi kesimpulannya, okey, titik yang pertama, negatif 1, 5 is a local. Okey, dia naik tu jadi local maximum. Okey, titik yang kedua, titik 1, negatif 3. Okey, dia berada di bawah tu. Is a local minimum okey, meda tambah sini point. Okey, so titik yang pertama kita dapati titik 1 negatif 3 minimum. Okey, titik negatif 1, 5 titik maksimum. Okey, yang ini meda menggunakan first derivative test. Okey, ujian terbitan yang pertama. Okey. Selain daripada ujian pertama, meda juga boleh menggunakan ujian terbitan yang kedua, second derivative test. Okey, kita tengok macam mana cara kita nak gunakan kaedah yang kedua. Okey, sebelum ni kita dah buat dy dx sama dengan 6x kuasa 2 tolak 6. Okey, kita bezakan sekali lagi. Okey, sekali lagi kita akan dapat 12x. Okey, titik yang kita ada tadi yang pertama titik 1 negatif 3. Kita uji dalam ujian terbitan yang kedua. Okey, kita gantikan nilai x-nya dengan 1. So, kita akan dapat 12 iaitu besar dari kosong. Maka curve kita akan jadi senyum. Dari situ kita dapati titik 1 negatif 3 ni 1 negatif 3 is a local minimum point. Okey, sebab di titik dia senyum. Okey, kemudian kita ambil titik yang kedua. Titik yang kedua tadi negatif 1 dan juga 5. Kita uji. D square y dx square sama dengan 12 darab negatif 1. Kita dapat negatif 12 kurang dari kosong. Curve kita jadi masam. Jadi dari situ kesimpulannya negatif 1, 5 is a local maximum point. Okey. So, kita dah ajar kedua-dua kaedah,
Yang pertama menggunakan first derivative test. Yang kedua, Madam guna second derivative test. So, dari sini Madam nampak kaedah second ni lebih sinonim dengan pelajar. Dia lebih mudah dan dia akan diguna pakai lagi dalam subtopik 9.3. Okey. Subtopik yang terakhir 9.3, kita nak belajar tentang aplikasi dalam ekonomi dan juga bisnes. Okey, so untuk 9.3 kita akan mulakan dengan cost function. Okey, kita akan tengok ada banyak benda yang kita boleh buat untuk cost function. So, simbolnya ialah CX. Okey, itu yang pertama. Daripada cost function ni, okey, kita tahu cost function dia terdiri daripada fixed cost tambah dengan variable cost. Okey. Kemudian kalau kita nak cari nilai fixed cost, kita boleh gantikan kuantiti barang dengan kosong. Kat situ kita akan dapat fixed cost. Contohnya begini. CX sama dengan 20X tambah dengan 35. So fixed cost, kalau kita nak cari, kita akan ganti X dengan kosong. So bila kita ganti X dengan kosong, kita dapat 35. 35 ni kita panggil kos tetap, fixed cost. Kemudian Madam nak memperkenalkan perkataan baru iaitu kos purata. Average. Average cost. Simbolnya ialah CX tapi ada bar. Sebagai contoh, Madam ambil yang daripada sini tadi. So, kos purata akan jadi 20X tambah dengan 35 bahagikan dengan kuantiti. So, kita akan dapat 20 tambah 35 per X. Ini adalah kos purata, average cost. Perkataan yang seterusnya ialah marginal cost, iaitu C prime. Inilah dia pembezaan tu. Kita rujuk contoh yang tadi. Bila kita buat C prime, kita akan dapat 20. Kita ambil daripada contoh awal ni. Bila kita bezakan, kita dapat 20. Itu merupakan marginal cost function. Kita tengok contoh. Kita tengok contoh untuk soalan cost. Katakan Madam ada cost function sama dengan negatif 0.2 X kuasa 2 tambah dengan 8X tambah dengan 65. Daripada soalan ni, kita boleh cari 3 benda. Yang pertama, Madam boleh cari fixed cost, iaitu dengan menggantikan kuantiti dengan kosong. So, Madam terus dapat fixed cost-nya ialah sebanyak RM65.
Daripada soalan tu juga, madam boleh dapat nilai kos purata. Average cost. Okay, kos purata C bar. Okay, kita ambil fungsi asal negatif 0.2x kuasa 2 tambah dengan 8x tambah dengan 65 bahagikan dengan kuantiti barang, iaitu X. So, kita dapati fungsi average cost ialah negatif 0.2x tambah dengan 8 tambah dengan 65 per dengan X. Okey. Yang ketiga, kita boleh dapat maklumat marginal cost dengan membezakan fungsi asal. So, kita akan dapat negatif 0.4x tambah dengan 8. Okey, ini marginal cost. Okey, kita pergi kepada kos hasil pula. Kita pergi kepada fungsi hasil. Fungsi hasil. So, kita labelkan sebagai revenue function. Okey. So, kita akan bermula dengan fungsi harga, price. Okey, fungsi harga kita label sebagai PX. Nama lain kepada fungsi harga ni ialah demand function. Ni nama lain dia. Okey, demand function. Kemudian untuk mendapatkan revenue ataupun hasil sama dengan price, kita darab dengan kuantiti. Okey. Kemudian untuk mencari purata hasil, okey, purata hasil sama dengan hasil bahagi dengan kuantiti barang. Okey, satu lagi sebutan adalah marginal revenue. Kita dapat dengan membezakan fungsi revenue. Okey. Boleh So, ada beberapa perkara yang kita kena alert, terutamanya cara untuk mendapatkan fungsi revenue itu sendiri. Okey. Kita rujuk kepada example 4. Okay, example 4. Okay, so sekarang ada fungsi. Okay, dia bagi fungsi harga, price, sama dengan 600 tolak 0.002x. Okey, yang pertama, kita nak cari fungsi hasil, revenue. Kita darab fungsi asal ni dengan x. So, dia akan jadi 600x tolak 0.002. X ni akan jadi kuasa 2. Okey, itu saja cara nak dapat revenue. Okey, sekarang soalan yang seterusnya, dia nak dapat average revenue. Iaitu, kita ambil jawapan tadi, kita bahagikan dengan kuantiti. 0.002x kuasa 2 pun kita bahagikan dengan kuantiti. Jadi sebenarnya average revenue ni adalah fungsi
harga. Okey, itu dia punya teori. Okey, sama dengan fungsi harga, soalan yang mula-mula tadi. Okey, sekarang Meda nak cari marginal revenue. Okey, marginal revenue. Okey, marginal revenue sama dengan, okey, kita bezakan jawapan A tadi, kita akan dapat 600 tolak 0.004 X. Okey, ini adalah fungsi marginal revenue. Okey, kita dah selesai. Okey, kita pergi kepada seterusnya untuk fungsi profit. Kita kena belajar habis dahulu untuk teori, baru kita pergi kepada kombinasi ketiga-tiga perkara penting ni. Okey, kita belajar pula profit function, fungsi untung. Okey, so profit function. Okey, simbol yang kita guna ialah huruf pi. Okey, huruf pi. Okey, so yang pertama yang kita nak belajar ialah untung sama dengan hasil tolak dengan belanja. Okey, hasil kita dah belajar, belanja pun dah belajar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh mencari average profit, iaitu kita ambil fungsi profit, kita bahagikan dengan kuantiti. Okey, yang ketiga, untuk kita mencari marginal profit, iaitu kita membezakan fungsi untung tadi terhadap dx. Okey, so daripada sini kita dah boleh nampak apakah sebenarnya aplikasi pembezaan dalam ekonomi dan juga bisnes, iaitu apabila wujudnya proses yang kita buat ni, iaitu proses pi prime. Okey, dalam matematik biasa kita panggil dia pembezaan. Di dalam bidang ekonomi kita panggil dia keuntungan sud. Okey, ataupun marginal profit. Okey, kita pergi kepada contoh. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, kita mula daripada basic. Okey, kita mula dengan kos, iaitu 50,000 tambah dengan 60x tambah dengan 0.002x kuasa 2. Kemudian kita ada satu lagi fungsi, fungsi hasil sama dengan 300x tolak dengan 0.003x kuasa 2. Okey, daripada sini yang pertama kita boleh mencari fungsi untung sama dengan hasil. Okey, yang ini Meda salin untuk fungsi hasil tolak dengan kos. Okey, Meda buka kurungan ni. Tolak dengan 50,000 tolak dengan 60x tolak dengan 0.002x kuasa 2.
Okey, Madam dapat jawapan, Madam susun daripada kuasa tertinggi kepada rendah. So, Madam ada negatif 0.005x kuasa 2. Kemudian Madam ada positif 240x dan Madam ada negatif 50,000. Okey. So, nilai yang Madam tulis ni merupakan fungsi untung. Okey. Yang kedua, Madam nak cari untung purata. Average profit. Madam boleh congak. Semua sebutan Madam bagi dengan X. So, Madam akan dapat negatif 0.005. Tadi X kuasa 2, dia akan jadi X saja. Tambah 240X akan jadi 240 sahaja. Okey, tolak dengan 50,000 ni. Pekan dengan X. Okey. Yang itu merupakan purata untung. Yang terakhir, Madam nak dapat marginal profit function. Simbol dia pi prime. Okey, kita akan rujuk fungsi untung yang asal dan kita akan bezakan terhadap X. So, kita akan dapat negatif 0.01. Okey. 0.01x tambah dengan 240. Okey, negatif 50,000 sebab kalau kita bezakan kita dapat kosong. So, tak adalah. Okey. So, kita dah habis tentang teori. Okey, lepas ni kita akan pergi kepada latihan yang berkaitan dengan fungsi asas bermula daripada price, daripada cost ataupun bermula daripada kos purata. Okey. Contoh 5. Okey, soalan bagi kita beberapa maklumat. So, yang pertama, okey, soalan bagi fungsi kos. Okey, fungsi kos. Dan soalan bagi kita fungsi hasil. Okey. So, yang pertama, soalan nak kita cari minimum cost. Okey, perkataan dia kat sini. So, Madam padam balik. Okey, dia nak minimum cost. Okey, yang B nanti dia nak maximum revenue. Okey, C dia nak perkataan maximum profit. Lepas tu dia nak price semasa maximum profit. Okey, kita tengok kata kunci yang Madam bulat dan juga buat garis-garis awan ni. Okey, so kita tengok soalan A. Apabila soalan minta nilai minimum, maksudnya kita kena cari marginal cost. Kita kena buat C prime. Okey. So, C prime X ataupun marginal cost. So, kita dapat negatif 50 tambah dengan 0.1x. Okey. So, minimum tu kita kena samakan marginal cost kita dengan 0. So, 0.1x sama dengan 50. Jadi, kuantiti barang kita ialah bersamaan dengan 500. Okey, bersamaan dengan 500. Okey, ini baru kuantiti barang. Tapi dia nak kos minimum. Bila dia nak kos minimum,
kita kena ganti nilai kuantiti dalam fungsi kos, iaitu 80,000 tolak 50 darab 500 tambah dengan 0.05 darab dengan 500 kuasa 2. Okey, so kita akan dapat sama dengan 67,500, iaitu kita kena tulis dalam bentuk RM. RM 67,500. Okey, kemudian apabila kita dah buat C prime tadi, kita kena sambung sikit lagi dengan C double prime untuk membuktikan bahawa kos ini minimum. Okey, kalau Madam bezakan sekali lagi, Madam dapat 0.1 besar pada 0, so dia akan senyum. Bila senyum, maksudnya minimum untuk fungsi kos ni memang exist. Okey, selesai soalan example 5A. Okey, tentang kos ini. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Soalan B, kali ini dia nak maximum revenue. Okey, Madam bulatkan maximum untuk bagi clue sama dengan 0. Dan Madam kena differentiate revenue. Okey, so Madam cari marginal revenue sama dengan 380 tolak 0.1x. Kemudian samakan dengan 0. 0.1x sama dengan 380. Jadi kuantiti barang adalah 3,800. Kuantiti barang yang ini tak perlu RM sebab dia adalah kuantiti. Okey, bilangan. Okey, kemudian kita teruskan dengan second order. Okey, kita dapat negatif 0.1, iaitu kurang daripada 0, dia masam. Jadi dia adalah maksimum. Okey, so fungsi revenue ni adalah valid kerana dia menghasilkan hasil yang maksimum. Okey, seterusnya kita nak cari nilai hasil maksimum itu sendiri. Okey, kita nak cari. So, kita ada fungsi hasil. Kita ganti X dengan 3,800 sama dengan 380. Okey, 380 darab dengan 3,800 tolak dengan 0.05 darab dengan 3,800 kuasa 2. Okey. So, daripada pengiraan, kita dapat jawapannya 722,000. Iaitu hasil, okey, semasa menjual 3,800 X tu adalah RM. Okey, Madam balas sekejap. Adalah RM 722,000. Okey. Okey, selesai soalan B. Kita tengok pula. Okey, kita tengok example 5C. Kali ni perkataannya, okey, maksimum ni Madam bulat. So, Madam kena cari marginal profit. Okey. So, untuk marginal profit, Madam kena cari dulu profit. Profit sama dengan hasil tolak dengan cost. Okey, so kita dapat hasil kita 380X
Okey, X tolak 0. Tolak dengan 0.005 X kuasa 2 tolak dengan 8,000. Okey, sekejap dah waktu dah habis. Okey, 80,000 tambah dengan 50X tolak dengan 0.05 X kuasa 2. So, kita akan dapat negatif 0.1. Negatif 0.1 X kuasa 2 negatif 0.1 X kuasa 2. Okey, so X dia jadi tambah dengan 430X tolak dengan 80,000. Okey, itu fungsi untung. Jadi kalau dia nak maksimum, dia kena cari pi prime X sama dengan so kita dapat negatif 0.2 X tambah 430 samakan dengan 0. Jadi X sama dengan 430 bahagi dengan 0.2. So kita dapat, kita bahagi dengan tu, kita akan dapat 2,150. Kalau madam buat beza 2 kali, madam akan dapat negatif 0.2 kurang pada 0 dan memang terbukti dia maksimum. Okey. So, sekarang kita nak cari keuntungan maksimum. Jadi, madam gantikan nilai X. Okey. Madam akan gantikan nilai X ini. Nilai X ini dalam fungsi di sini. So, kalau madam ganti di situ, madam akan dapat jawapannya ialah pi 2150 sama dengan negatif 0.12150 kuasa 2 tambah 430 darab 2150 tolak dengan 80,000. So, keuntungan maksimum ialah, lepas kita ganti tu, kita akan dapat RM 382,250. Okey. Selesai soalan C. Kita tengok soalan seterusnya. So, tadi kuantiti barang semasa keuntungan maksimum ialah 2150. Sekarang soalan tanya, apakah nilai harga? Jadi fungsi harga, kita boleh dapatkan daripada fungsi hasil. Hasil tadi saya tulis sekejap. Hasil ialah 380X tolak 0.05 X kuasa 2. Jadi, fungsi untuk harga ialah 380 tolak 0.05
X. Okey, sekarang kita ganti X dengan 2150. So, kita akan dapat 380 tolak 0.05 darab 2150. So, kita akan dapat harga jualan bersamaan dengan RM200.50. Ini harga jualan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Okey, selesai example 5. Okey, next. Example terakhir. Okey, example terakhir ialah example 6. So, kita tengok perkataan yang kita guna yang baru ialah, perkataan baru ialah average cost function, demand function. So dia bagi average dengan demand. So, sekarang dia nak suruh kita cari yang pertama, A, cost function. So, untuk A, madam kira kat sini. So, untuk jawapan A. So, kita tahu cost purata sama dengan cost bahagi dengan kuantiti. So kalau kita nak cost sama dengan cost purata darab dengan kuantiti. So, daripada cost purata, 500 per dengan X tambah 10 ni, kita darab dengan kuantiti X. Jadi, kita dapat 500 tambah dengan 10X. Ini adalah nilai fungsi cost. Soalan B pun kita boleh jawab secara direct kat sini. Revenue function. Revenue adalah price darab quantity. So, kita boleh corak 60 akan jadi 60X. Kemudian 0.05X akan jadi X kuasa 2. So, ini adalah jawapan untuk soalan B. Untuk soalan C, kata kuncinya ialah maksimum. Maksimum dan juga revenue. So, madam perlu mendapatkan nilai. Yang pertama, kita ada tadi revenue tadi, baru kira dalam soalan B. Revenue kita ialah 60X tolak dengan 0.05X kuasa 2. Bila perkataan maksimum, kita kena cari marginal. Bila kita cari marginal dapat 60 tolak 0.1X dan kita kena samakan dengan 0. So, dari sini kita dapat kuantiti barang bersamaan dengan 600. Bila kita dah buat R prime, automatik kita kena buat R double prime untuk menentukan bahawa fungsi ini betul-betul adalah maksimum. So didapati fungsi hasil adalah maksimum. So kita perlu menggantikan nilai kuantiti barang ke dalam fungsi revenue tadi. So bilangan barang tadi 600. Sama dengan 60 darab 600 tolak dengan 0.05 darab dengan 600 kuasa 2. So hasil maksimum adalah sebanyak RM 18,000. Selesai untuk soalan
C. Okey, kemudian seterusnya kita nak cari maximum profit. So untuk maximum profit, kalau pada kata kunci tadi maximum, so kita kena cari marginal. So siapa yang nak kena cari tu? Kita kena cari untuk profit. So sekarang ni kita tak ada lagi fungsi untuk profit. Jadi kita kena cari. Okey, profit sama dengan hasil tolak dengan cost. So hasil kita tadi, okey, fungsi untung sama dengan hasil 60x tolak 0.05x kuasa 2 tolak dengan fungsi cost. Okey, fungsi cost tadi tolak dengan 5,000 tolak dengan 10x. Jadi fungsi untung kita ialah negatif 0.05x kuasa 2 tambah dengan 50x tolak dengan 5,000. Barulah kita cari marginal profit, iaitu negatif 0.1x tambah dengan 50 dan kita samakan dengan kosong. Okey, daripada pengiraan kita akan dapat kuantiti barang adalah sebanyak 500 unit. Okey. So yang ini tadi Madam sebenarnya buat marginal. So dia tak ada dakwat tadi. Okey. Pi prime. Okey, so kita kena teruskan dengan pi double prime. So kita akan dapat negatif 0.1 iaitu kurang daripada kosong. So dia akan masam. Bila dia masam maksudnya dia memang terbukti maksimum. Yang ini yang biasanya pelajar lupa buat. Jadi Madam letak dalam awan nano. Okey. So seterusnya kita nak cari the maximum profit. Okey. So Madam ada profit tadi. Okey, Madam salin sekejap. Negatif 0.05x kuasa 2 tambah dengan 50x tolak dengan 5,000. So kita ganti kuantiti kita dengan 500. Okey, kita ganti dalam nilai profit ni. So kita akan dapat, okey, kita dapat negatif 0.05 kemudian 500 kuasa 2 tambah 50 darab 500 kemudian tolak dengan 5,000. Okey, so kita akan dapat jawapannya adalah RM. Okey, cuba kira dapat berapa. Okey, kita akan dapat RM 7,500. 7,500. Okey, yang ini kalau kita nak tahu bilangan keuntungan maksimum apabila kita jual barang sebanyak 500 unit. Kalau kita jual lebih daripada 500, keuntungan kita akan mula berkurang semula. Okey, so selesai soalan example 6, maka selesailah tajuk 9. Diharap pelajar boleh memahami dengan jelas macam mana nak menyelesaikan soalan yang melibatkan aplikasi pembezaan bermula daripada dy/dx, kemudian kita gunakan untuk aplikasi dalam ekonomi dan juga bisnes. Okey, selamat, maju jaya.